مولاي صل وسلم دائما دائما دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang berusaha Tuan Haji Saiful bin Atan, Pegawai Pendidikan Daerah Mersing, yang dihormati rakan-rakan pegawai dan staf Pejabat Pendidikan Daerah Mersing, semua guru besar dan pengetua guru-guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Rendah dan Menengah Daerah Mersing, guru-guru, pelajar-pelajar serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang ke FB page dan YouTube channel Pekdis Cawangan Mersing. Untuk pengetahuan semua, kedua-dua platform ini diwujudkan bagi menyebar dan menyelaras semua aktiviti dan maklumat yang berkaitan dengan kegiatan Pekdis Cawangan Mersing bersama Unit Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Mersing. Sehubungan itu, kami amat berharap mendapat sokongan daripada semua, terutama guru-guru pendidikan dan bahasa Arab sekolah-sekolah daerah Mersing yang merupakan ahli Pekdis Cawangan Daerah Mersing. Akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, terutama Tuan Haji Saiful bin Atan, Pegawai Pendidikan Daerah Mersing yang sudi melancarkan FB page dan YouTube channel sebentar lagi. Selepas itu, program ini akan berakhir dengan tazkirah ringkas dan doa akhir tahun sempena 1 Muharram 1443 Hijrah yang akan disampaikan Al-Fadhil Ustaz Ali bin Supandi dari Serak Mersing. Untuk itu, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan Facebook page dan channel YouTube Pekdis Cawangan Mersing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Unit Pendidikan Islam PPD Mersing atas inisiatif mereka menghasilkan Facebook dan juga YouTube Pekdis Daerah Mersing. Tahniah atas inisiatif tersebut, yang mana segala perkongsian amalan terbaik boleh dilaksanakan dan dikongsi bersama guru-guru daerah Mersing. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada Unit Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucapkan tahniah kepada Unit Pendidikan Islam kerana berjaya mewujudkan Facebook dan YouTube Pekdis bagi pendidikan daerah Mersing untuk sekolah-sekolah daerah Mersing. Tahniah diucapkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه إلى يوم الدين.
Allahumma qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Saiful bin Atan, Pegawai Pendidikan Daerah Mersing, yang dihormati pegawai-pegawai dan staf pejabat pendidikan daerah Mersing, semua guru-guru besar, pengetua, guru-guru pendidikan Islam, guru-guru bahasa Arab, sekolah rendah dan sekolah menengah daerah Mersing, guru-guru, pelajar-pelajar, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita sama-sama pada petang yang berbahagia ini mendengar sedikit tazkirah berkaitan tentang sambutan ma'al hijrah ataupun awal Muharram yang akan kita sama-sama nantikan kehadirannya beberapa detik daripada sekarang. Tuan-tuan yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bercerita tentang peristiwa hijrah, di mana satu peristiwa yang merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang sangat panjang ini kita cuba ringkaskanlah dalam tempoh masa yang ada ini, insya-Allah. Hijrah merupakan perpindahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang dahulunya dikenali dengan panggilan Yasrib. Satu peristiwa yang sangat besar ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, 13 tahun daripada kerasulan Nabi SAW tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Setelah Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam tempoh masa 13 tahun Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah, mengumpulkan beberapa kekuatan-kekuatan di kalangan para sahabat yang dahulunya adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala dan menduakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW telah pun mentarbiah para sahabat berdakwah kepada orang-orang musyrikin Mekah. Ada di kalangan mereka yang beriman dan ada di kalangan mereka yang tidak beriman. Bahkan bapa saudara Nabi yang mana Nabi SAW pernah tinggal, dibesarkan selepas Nabi kehilangan nindanya Abdul Muttalib. Nabi berada di rumah pakcik ataupun saudara kepada ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib, di mana Abu Talib juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ataupun berhijrah bukan atas kehendak sendiri,
tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Daripada bumi di mana tempat Nabi dilahirkan, Nabi telah menuju ke kota Madinah, di mana di sana Nabi telah disambut oleh sebilangan besar penduduk kota Madinah ataupun Yathrib, di kalangan kaum Aus dan Khazraj. Bahkan mereka amat gembira dengan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang sangat panjang. Banyak pengajaran yang berlaku daripada peristiwa ini. Sebelum kita cerita tentang pengajaran dan hikmah yang berlaku dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara fakta ataupun pertanyaan, adakah benar Nabi berhijrah pada 1 Muharram? Siapa yang meletakkan takwim hijrah 1 Muharram? Mengikut pandangan yang paling muktabar di kalangan para ulama, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun keluar daripada rumah baginda ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 28 Safar, bulan Safar, di kota Madinah. Nabi telah pun menuju ke Gua Sur selama lebih kurang tempoh 4 hari 3 malam, ataupun dalam kisah diceritakan 3 hari, mengikut fakta sejarah di kalangan ulama yang muktabar. Kemudian pada 1 Rabiul Awal, Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, setelah berlaku beberapa kekangan-kekangan di kalangan orang-orang musyrik kota Makkah, Nabi telah pun menuju ke Yathrib ataupun Madinah. Dalam tempoh perjalanan 8 hari, sampailah Nabi ke satu tempat yang dipanggil sebagai Quba, di mana Nabi telah membina masjid di sana dengan bantuan sebilangan daripada penduduk tempatan yang menerima kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 hari Nabi berada di Quba setelah berjaya mendirikan satu bangunan ataupun masjid pertama dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul. Tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi menuju ke Yathrib ataupun Madinah. Maka di situ bermulalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil ceritanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan dijadikan sebagai permulaan bulan hijrah dalam takwim Islam. Tuan-tuan yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala ini atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selain daripada menjadi Rasul, Nabi juga adalah merupakan manusia sama seperti kita. Cuma kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekuatan Nabi dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Ini terdapat dalam surah Muzammil Al-Quran ayat yang ke-9. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, dialah Tuhan, yaitu Allah, yang menguasai bahagian timur
dan menguasai bahagian barat alam ini. Dan tiada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah. Maka ambillah Dia, yakni Allah, sebagai pelindung kamu. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah adalah dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikejar oleh sebilangan besar panglima-panglima tentera-tentera Quraisy dengan pedang-pedang yang tajam, tapi Nabi dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan beberapa orang sahabat-sahabat, maka Nabi telah berjaya mengharungi satu perjalanan yang sangat panjang dan jauh sehingga sampailah ke kota Madinah, tempat Nabi mengukuhkan kedudukan Islam. Tuan-tuan yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil kita kepada beberapa hikmah dan pengajaran daripada peristiwa hijrah ini. Kerana cerita hijrah ini kita dah biasa dengar dah. Saban tahun biasa dengar. Cuma pada tahun ini kita tak dapat nak mengadakan majlis yang lebih besar kerana kita sedang berhadapan dengan pandemik, satu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala telah hantar atas muka bumi ini untuk menguji manusia, untuk memberi ampun kepada manusia, supaya manusia bermuhasabah diri tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Antara hikmah dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada hijrah lagi selepas hijrahnya Nabi, tidak ada hijrah lagi selepas hijrahnya Nabi. Kalau ada hijrah pun tidak sama dengan hijrah Nabi, sebab hijrah Nabi adalah hijrah terakhir. Yang pertama, pengajaran yang dapat kita pelajari daripada peristiwa hijrah ini, satu budaya kerja yang mempunyai satu perancangan yang sangat teliti. Nabi ada matlamat dan ada objektif. Nabi memikirkan tentang kebaikan untuk manusia pada jangka masa yang sangat panjang. Sebab itu Nabi dengan kepakaran yang sedia ada yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memerintahkan atau meminta bantuan daripada sahabat Umair bin Quhairah melepaskan kumpulan-kumpulan kambing untuk menutupi jejak-jejak langkah Nabi dalam perjalanan daripada rumah hinggalah ke Gusur atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan di kalangan para sahabat atas perjuangan Islam, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi daripada kota Makkah ke kota Madinah, bukan dalam tempoh masa yang sangat singkat. Bayangkan, dalam Gua Sur 3 hari, perjalanan menuju ke Quba 8 hari, duduk di Quba tinggal 4 hari, perjalanan menuju ke Madinah dalam beberapa hari, lebih kurang dalam setengah bulan lah sampai ke Madinah, dengan cuaca yang sangat panas terik di padang pasir, dengan bakalan makanan yang tidak mencukupi, keselamatan yang terjamin tetapi di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tapi atas pengorbanan para sahabat dalam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar sendiri melindungi Nabi ketika berada di dalam Gua Sur, sehingga Nabi selamat daripada sengatan binatang berbisa di sebalik lubang yang terdapat di dalam Gua Sur. Atas penderitaan Sayyidina Abu Bakar, atas kasih sayang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW, sehingga sanggup mengorbankan dirinya sendiri, sehingga mengalir air mata Sayyidina Abu Bakar menahan kesakitan bisa binatang yang menyengat kaki. Itu sehingga air mata Sayyidina Abu Bakar menitis
ke pipi Nabi yang sedang berbaring di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua Sur. Allahu Akbar, pengorbanan sahabat atas kasih sayang kepada Nabi SAW atas perintah Allah. Begitu juga dengan Sayyidina Ali yang masih lagi dalam keadaan kecil, anak-anak kecil, mengambil tempat tidur Nabi SAW. Abdullah bin Ruwaikid juga membantu Nabi SAW dalam perjalanan daripada kota Mekah ke Gua Sur sampai ke Madinah. Begitu juga dengan anak anda kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar, yang membawa bekalan makanan daripada rumah ke Gua Sur dalam masa 3 hari. Kau sekarang ni disebut sebagai apa? Bukan COD, apa nama? Put Panda. Zaman Nabi tak ada Put Panda. Asma binti Abu Bakar. Asma Abu Bakar, Allahu Akbar, bawa makanan sambil ditemani oleh Amir bin Khuhairah yang membawa sekumpulan kambing supaya tertutup perjalanan dan keselamatan Asma binti Abu Bakar dalam membawa makanan untuk ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq dan kekasih Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Itu pengorbanan sahabat pada Nabi SAW dalam perjuangan Nabi meneruskan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyampaikan agama Tauhid La Ilaha Illallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selain itu juga Nabi menerima banyak sokongan daripada umat Islam yang lebih awal berhijrah daripada Makkah ke Madinah dan penduduk-penduduk di kota Madinah. Baik itu kalau kita nak melakukan transformasi, perubahan daripada negatif kepada positif, daripada buruk kepada baik, kita juga memerlukan kepada beberapa sokongan. Sebab kita tidak ada kekuatan, maka sokongan itu kita perlukan. Orang atas perlu sokongan orang bawah, orang bawah perlu sokongan orang atas. Saling bantu-membantu untuk mencapai maksud dan hasil yang sama. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyah. Pemimpin dengan orang yang dipimpin perlu bersama-sama. Orang yang dipimpin dengan yang memimpin perlu berganding bahu dalam menghasilkan sesuatu yang berkualiti dan mendatangkan hasil yang baik. Baik itu dalam setiap perkara melakukan transformasi yang baru, sewajarnya kita ini semua memerlukan beberapa sokongan. Hijrah juga bukan merupakan suatu hijrah akidah semata-mata, tidak. Bahkan ia merangkumi kepada perpaduan seperti golongan kaum Aus dan Khazraj di Makkah. Bahkan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah sendiri pun telah mengadakan perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang timbul ataupun adanya sejarah piagam Madinah. Orang-orang Yahudi mengadakan perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga bukan Islam yang memusuhi kepada agama dan bangsa yang lain. Dah. Penduduk Madinah itu bukan semuanya menerima agama tauhid, dah. Ada sebilangan yang masih lagi berpegang kepada agama-agama kitab yang terdahulu dan beberapa kepercayaan-kepercayaan yang lain, tapi mereka hidup bersatu padu, bantu-membantu, bahu-membahu, tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-membantu dalam kebaikan, jangan membantu dalam keburukan, rugi.
Bahkan Islam juga mengajak kepada perpaduan, keamanan, kesejahteraan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah juga bukan merupakan sekadar perpindahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Bahkan dia merupakan lambang ataupun manifestasi keimanan serta kesanggupan untuk apa? Berkorban apa? Berkorban nikmat demi mencapai nilai kehidupan yang lebih berkualiti ataupun yang lebih baik. Seperti sahabat-sahabat berkorban nikmat, fikir jangka panjang, bukan fikir setakat berhenti dalam dunia, bahkan mereka fikir setelah berakhirnya atas dunia ini. Seperti Abdurrahman bin Auf tinggalkan harta, seorang sahabat Nabi yang kaya. Sayyidina Abu Bakar apa kurangnya, Sayyidina Umar, Masya Allah. Masing-masing orang kaya-kaya tinggalkan harta dekat kota Mekah sana, pergi ke Madinah dengan tangan yang kosong, sehelai sepinggang, yakin dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menempuh satu perjalanan yang sangat jauh. Iaitu Nabi SAW ni manusia yang sangat pakar. Nabi fikir jangka panjang, fikir masa depan yang panjang, jangan berfikir sesuatu yang singkat. Tuan-tuan yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu juga di antara hikmah pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa hijrah ini ialah kekuatan di iman mereka yang membantu Nabi SAW ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana setiap sahabat itu ada ceritanya tersendiri. Sayyidina Umar cerita sendiri, Sayyidina Ali ceritanya sendiri, Sayyidina Abu Bakar ceritanya sendiri, 12 orang yang berpindah lebih awal ceritanya sendiri. Allahu Akbar. Tapi cerita sangat panjang. Apapun hijrah Nabi daripada tempat yang sukar dan susah di kota Mekah untuk menyampaikan Islam kepada tempat yang lebih baik. Kalau sekarang ni kita berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan, insya-Allah mudah-mudahan kita di dalam bantuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, bangsa, hingga dia sendiri mengubah dirinya. Diubah diri. Begitu Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah dan jangan menyusahkan, dan berilah kabar dan janganlah kamu menakut-nakutkan sehingga menyebabkan manusia lari daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menakut-nakutkan cerita tentang Islam. Dah, Islam ini hebat, Islam ni baik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tetap atas, tak ada yang mampu menandingi Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sekadar itu perkongsian kita tentang menyambut tahun baru hijrah 1443. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik daripada Allah, yang buruk atas kekurangan, kekerdilan, ketaifan diri saya sendiri. Marilah kita sama-sama menadah tangan, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita sama-sama untuk membacakan doa akhir tahun, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi as-sanati mimma nahaytana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa lam tansahu
وهلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضى ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, segala puji-pujian itu tertentu bagi Allah seru sekalian alam. Salawat dan salam ke atas penghulu sekalian Rasul dan ke atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini, dari apa yang Engkau tegahkan kami daripadanya, maka tidak sempat kami bertaubat darinya, dan Engkau tidak meredainya, dan tidak Engkau melupainya, dan Engkau berlemah lembut ke atas kami, walaupun Engkau berkuasa atas menyeksakan kami. Malah Engkau memberi peluang supaya kami bertaubat setelah kami melakukan maksiat ke atas Engkau, ya Allah. Maka sesungguhnya kami memohon keampunan Engkau, ya Allah. Maka ampunilah bagi kami dan apa yang kami lakukan padanya, dari apa yang Engkau redainya, dan Engkau telah menjanjikan kami ganjaran pahala ke atasnya. Maka kami memohon akan Dikau, ya Allah, wahai Tuhan yang mulia yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semoga Engkau menerima daripada kami dan janganlah Engkau memutuskan harapan kami daripada Engkau, wahai Tuhan yang mulia. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Subhanallah.